Buletin Didik 25 Ogos bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lebih ramai guru dijangka diambil secara one-off untuk penempatan tahun depan menerusi kaedah kluster mata pelajaran KMP. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata pihaknya menganggarkan jumlah pengambilan itu melebihi 4,000 siswazah yang diambil untuk sepanjang tahun. Namun bila kita tukar kepada pendekatan kepada sistem kluster dan kita lihat pengambilan ini dapat kita tingkatkan. Dan insya-Allah tahun ini juga kita akan teruskan pengambilan dan kita sedang ikhtiarkan bersama dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan untuk kita ambil jumlah yang lebih ramai daripada dahulu-dahulu. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri program wacana bersama komuniti orang asli di Sungai Siput. Katanya, sejak KMP diperkenalkan, 18,702 pegawai perkhidmatan pendidikan PPP Grade DG41 secara one-off telah dilantik dalam pengambilan khas bagi mengisi kekosongan guru di sekolah. Antara masalah dikesan pihaknya berkaitan pengambilan guru adalah mengenai isu tunggakan dan tidak sepadan kelulusan yang dilihat telah berjaya diatasi sejak KMP diwujudkan. Terdahulu, Datuk Dr. Razi mengadakan pertemuan dengan rakan strategik Kementerian Pendidikan KPM bertujuan menjelaskan usaha kementerian memperkasakan pendidikan negara. Melalui pertemuan itu, beliau turut mengambil peluang menjelaskan strategi KPM mengenai kaedah pengajaran dan pembelajaran. Datuk Dr. Razi menerangkan strategi dalam menambah baik ekosistem pendidikan sedia ada termasuk perihal tugasan dan tanggungjawab guru. Melalui hantaran yang dibuat di Facebook, Datuk Dr. Razi Jidin berharap transformasi pendidikan yang KPM usahakan ini mampu merubah dan menjadikan sistem pendidikan memberi impak besar serta manfaat buat semua. Bagaimanapun, menurut Datuk Dr. Razi, usaha terbabit memerlukan kerjasama padu daripada semua pihak dan usaha itu adalah demi masa depan anak-anak bangsa. KPM percaya perubahan yang akan dan sedang dilaksanakan bertujuan menjadikan sistem pendidikan bersaing seiring dengan negara-negara hebat yang lain. Dalam usaha melahirkan generasi Malaysia yang mencintai alam sekitar, Yayasan Didik Negara YDM bersama Felda Global Venture FGV menganjurkan program eksplorasi alam sekitar siri kedua. Program yang berlangsung di Paya Indah Wetlands Selangor ini mendukung inisiatif Sekolahku Sejahtera Cinta Alam dengan objektif memberi pendedahan awal kepada murid mengenai pemeliharaan hidupan liar. Sebenarnya hari ini kehidupan rakyat Malaysia khususnya mungkin agak kurang kesedaran tentang menjaga alam sekitar. Jadi melalui konsep Sekolahku Sejahtera ini, salah satu elemen yang ada di bawah konsep itu ialah eksplorasi. Jadi apabila anak-anak pelajar ini diberi peluang untuk laksanakan aktiviti eksplorasi berkaitan alam sekitar, saya yakin perkara ini akan memberikan satu nilai-nilai yang baik dalam diri mereka untuk menjadi rakyat Malaysia yang mensejahterakan, insya-Allah. Seramai 100 murid tahap 2 dari 4 sekolah rendah dari Felda sekitar Selangor menyertai program ini. Program interaktif ini menerapkan nilai penting kehidupan seperti eksplorasi, teliti rasional dan artikulasi dalam bentuk yang menyeronokkan. Hari ini saya tengok badak air, bagi makan dia pisang. Lepas tu tengok kura-kura, bagi dia makan kacang panjang. Lepas tu tengok buaya. Program macam ni boleh buat saya cintakan alam sekitar sebab menyebabkan kita cintakan haiwan liar dan tumbuh-tumbuhan untuk menjaga alam sekitar untuk mengekalkan spesies-spesies haiwan. Murid dibawa mendekati haiwan liar seperti buaya, landak, kura dan badak air. Mereka juga diberi penerangan berterusan berkaitan alam sekitar. Kementerian Pengajian Tinggi KPT terus mempergiatkan usaha menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan global yang bakal menjadi pilihan utama para pelajar antarabangsa dari seluruh pelosok dunia. Terbaru, Menterinya Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad menjalinkan hubungan strategik dengan Menteri Pendidikan Lanjutan Wilayah Nova Scotia Brian Wong sempena lawatan kerja rasmi beliau ke Kanada. Nova Scotia yang bermaksud Scotland Baharu dalam bahasa Latin merupakan salah satu semenanjung di Kanada yang menghadap Lautan Atlantik. Selain terkenal dengan keindahan dan kekayaan alam semula jadi, wilayah itu juga memiliki antara institusi pengajian tinggi IPT terbaik di negara itu.
Justru kerjasama serta kolaborasi strategik yang dapat memanfaatkan Malaysia-Kanada daripada aspek pendidikan tinggi diharap dapat dimeterai bagi memperkukuh hubungan baik kedua-dua negara, terutama melibatkan wilayah tersebut. Setakat ini, sudah 18 memorandum persefahaman MOU ditandatangani antara 5 buah IPT di Malaysia dengan institusi-institusi pendidikan tinggi di Kanada. Dalam pada itu, antara perancangan KPT bagi menarik sejumlah 250,000 pelajar antarabangsa ke Malaysia menjelang tahun 2025 termasuk melancarkan program EduTourism. Ia membabitkan program pengajian bersandarkan pengalaman yang merangkumi pelbagai kursus akademik dan bukan akademik yang ditawarkan dalam tempoh 18 bulan. Selain itu, ia juga berfungsi sebagai pusat pelancongan sehenti bagi pelajar antarabangsa. Bersua kembali, Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan menerima anugerah perdana tokoh penulis diraja daripada Anugerah Buku Negara. Anugerah itu untuk buku baginda yang berjudul Striving for Inclusive Development from Pangkor to a Modern Malaysian State. Anugerah disampaikan Pro-Chancellor Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Zohadi Bardai di Dewan Besar UPM Serdang semalam. Menurut kenyataan UPM, Anugerah Buku Negara, anjuran Yayasan Pembangunan Buku Negara dan UPM itu diadakan bagi mengiktiraf kecemerlangan buku dan penerbitan. Sultan Nazrin bertitah buku kedua baginda yang diterbitkan Oxford University Press pada 2019 itu menghamparkan penemuan kajian mengenai pencapaian kemajuan Malaysia berdasarkan analisis komprehensif data-data ekonomi dan sosial dalam tempoh 150 tahun bermula dari Perjanjian Pangkor pada tahun 1874. Titah baginda, penyelidikan, kajian dan analisis yang dilakukan mengambil masa hampir 20 tahun membabitkan proses kerja yang sangat mencabar bagi mendapatkan data yang tepat. Sultan Nazrin turut bertitah bahawa kepelbagaian Malaysia dari aspek agama, budaya dan bahasa adalah aset yang wajib diharmonikan melalui amalan budaya keterangkuman bagi membentuk warga yang kukuh berpadu dalam kepelbagaian. Titah baginda, kejayaan Malaysia selama ini adalah hasil usaha setiap rakyat negara ini yang terdiri daripada pelbagai latar belakang, kaum, agama dan budaya. Melalui hikmah kebijaksanaan pemimpin terdahulu yang mengasaskan kemerdekaan negara, elemen yang pelbagai itu berjaya digabungkan dan dicantumkan sehingga penubuhan Malaysia pada 1963. Peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya amat bersesuaian dengan program-program sempena sambutan Hari Kemerdekaan yang dianjurkan pihak sekolah supaya pelajar dapat menyelami maksud yang tersirat di sebalik kemerdekaan sebenar. Menyedari tentang pengertian yang harus dipupuk kepada generasi pasca merdeka, 7 taska dan tabika swasta negeri Terengganu bergabung menganjurkan program perarakan kemerdekaan bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Terengganu. Program yang bertujuan membentuk kepribadian dan nilai patriotik itu melibatkan seramai 300 kanak-kanak yang lengkap dengan busana kemerdekaan berarak di sekitar Balai Bomba. Meskipun kali pertama dianjurkan, kanak-kanak berusia 3 hingga 6 tahun ini dilihat tidak kekok untuk meraihkan bulan kebangsaan. Untuk maklumat, ini adalah pertama kali kita melaksanakan program sebegini untuk tahun 2022 ini dan insya-Allah kita akan teruskan pada masa-masa yang akan datang. Kerana kita menganggap ramai kanak-kanak di sini yang teruja apabila kita bawa mereka ke Balai Bomba Kuala Terengganu. Di samping itu juga pada hari ini kita akan dedahkan murid-murid ini dengan tata cara menyelamatkan diri sekiranya berlaku kebakaran dan sebagainya. Penglibatan ibu bapa dan guru turut memeriahkan program sekaligus memberi galakan kepada golongan sasar. Di samping menyemai nilai kecintaan kepada negara dalam jiwa mereka seawal usia agar prinsip rukun negara dapat difahami dan menjadi amalan. Kita patut menerapkan kepada anak-anak didik kita dari kecil lagi bahawa negara kita ni adalah negara Malaysia yang merdeka. Supaya anak-anak kita tahu kita hidup dalam aman, makmur dan adil. Itulah yang terbaik untuk anak-anak. Kita didik dari pupuk dari semangat dari kecil-kecil lagi. Dalam pada itu, sambutan yang telah dirancang dimulakan dengan nyanyian lagu kebangsaan disusuli dengan bacaan ikrar oleh wakil kanak-kanak dan nyanyian lagu-lagu patriotik. Program diteruskan dengan perarakan mengelilingi Balai Bomba berkenaan sejauh 1.5 km sebelum program berakhir dengan aktiviti menarik bersama anggota Bomba.
21 pelatih dari Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK Mawaddah dekat Parit Perak bersemangat setiap kali tibanya bulan Ogos. Mereka yang berumur dari 6 hingga 40 tahun itu teruja untuk melakukan pelbagai aktiviti sempena sambutan bulan kemerdekaan setiap tahun. Menurut penyelaras PPDK Mawaddah, Rosita Ishak, setelah 2 tahun tiada sebarang aktiviti dijalankan akibat penularan pandemik COVID-19, sambutan bulan kemerdekaan pada kali ini sememangnya ditunggu-tunggu oleh kesemua pelatih. Saya tak tahu mesti diorang nak buat. Macam semangat kemerdekaan tu ada, diorang mesti tanya, bila nak gantung bendera? Diorang semangat nak nyambut Hari Merdeka tadi. Tambahnya, selain menghiasi pusat pemulihan tersebut dengan jalur gemilang, mereka turut menjalankan aktiviti mewarna bertemakan Hari Kebangsaan yang juga aktiviti kegemaran para pelatih. Terdahulu, kesemua pelatih bersama dengan tenaga pengajar menggantung bendera di sekeliling pusat pemulihan tersebut bagi menyemarakkan lagi sambutan bulan kemerdekaan. Lebih istimewa, pada tahun ini juga, kesemua pelatih akan menyertai perbarisan antara PPDK di dalam daerah Perak Tengah yang akan diadakan pada awal bulan hadapan. Beliau berharap dengan usaha yang dijalankan oleh pelatih-pelatih PPDK Mawaddah ini akan dapat menaikkan semangat penduduk di sekitar Pekan Parit untuk turut sama memeriahkan sambutan bulan kemerdekaan kali ke-65 pada tahun ini. Seorang remaja 17 tahun mencipta rekod dunia Guinness sebagai individu paling muda melakukan penerbangan solo mengelilingi dunia. Mac Rutherford, warga Britain, Belgium, berjaya mendarat di Bulgaria selepas menamatkan misinya dalam tempoh 5 bulan. Pengembaraan remaja ini bermula sejak 23 Mac lalu apabila dia berlepas dari lapangan terbang kecil berhampiran bandar Rodomir sejam dari ibu negara Sofia. Rutherford berjaya memecah rekod melepasi 54,000 kilometer dalam tempoh 221 jam penerbangan dengan merentasi lebih 30 negara. Antara cabaran yang dilalui adalah terpaksa berdepan suhu mencecah 48 darjah Celsius selama berjam-jam ketika menunggu kebenaran penerbangan. Probably my trickiest situation was flying across the Pacific. So from Japan to the US, I had a 10-hour flight across the Pacific. And I had to make sure that everything was okay, not only beforehand but during the flight as well. And the weather was not very good. I had to try and find my way around that, it was just such a long journey, and there were many challenges to overcome. Ujian solonya juga termasuk pendaratan cemas di Pulau Otto, Barat Alaska akibat angin kencang. Pencapaian Rutherford diiktiraf Badan Rekod Dunia Guinness dengan sijil mengesahkan dia berjaya mengatasi rekod tahun lalu oleh Travis Ludlow, 18 tahun dari United Kingdom. Dia turut memecah rekod yang dicipta kakaknya Zara, 19 tahun sebagai individu termuda melakukan penerbangan menggunakan pesawat ringan. Rutherford berharap kejayaannya itu dapat memberi inspirasi kepada golongan remaja lain untuk mencapai impian mereka. Kira-kira 300 orang dari 60 negara menjelajah ke serata dunia di atas sebuah kapal pesiaran membawa muatan buku bagi pameran buku terapung. Logos Hope, sebuah perpustakaan terapung, berlabuh di Pelabuhan Benghazi menarik kira-kira 20,000 pengunjung. Pesta buku di perpustakaan terapung yang diadakan selama seminggu itu mempersembahkan koleksi buku yang besar dengan lebih daripada 5,000 buah buku dijual. Over 20,000 visitors already here in Benghazi, and we can see that the people of Benghazi are very, very happy to visit our ship, and our crew from 58 nations are also very happy to meet the Libyan people here in Benghazi on board the ship. They're coming to buy the books on board, many books, from books for small children right up to medical books, engineering books, computing books, accounting books, many different types. خذينا جولة كاملة للكتب، طبعا كلها تحمل عناوين للأطفال، للنساء، للرياضة، للشباب، عام مراجع، يعني كلها خبز تنقل، كلها مواضيع عامة وفيها جانب من التعليمي. يعني كان الأغلبية يعني فوق من 60% كانت تحمل كلها عناوين أطفال وترفيهي وتعليمي وبوك إنجليش. Kesemua kru daripada kapten dan tukang masak kepada mereka yang bertanggungjawab menyusun buku adalah sukarelawan. Sejak tahun 2009, Logos Hope telah menjelajah ke kebanyakan pelabuhan antarabangsa dengan puluhan ribu buku dijual. Ia juga diklasifikasikan sebagai perpustakaan bergerak terbesar di dunia. Lebih 5,000 peserta dari 57 negara bertanding di kejohanan dunia Pokemon di Arena Excel London. Permainan kad popular itu adalah pertandingan taktikal yang dikatakan sukar seperti catur.
dek yang besar dan cara permainan yang rumit mengambil beberapa sesi latihan untuk difahami. Menariknya, terdapat pembantu dipanggil Profesor Pokemon untuk membantu pemain baru melalui asas permainan ini. So a Pokemon Professor is someone who volunteers to help people learn the game, but also to make sure that games are played fairly. So in the case of these large events, they will be walking the halls to make sure any issues are resolved, but they also take everyone from not knowing how to play to being able to take part in the World Championships. Perlawanan akhir berlangsung di pentas utama di hadapan ribuan peminat dan pemenang bagi setiap kategori akan membawa pulang hadiah $10,000. Ondrej Skubal dari Republic Czech merangkul kemenangan 2-0 dalam perlawanan akhir Masters menerusi pertandingan 3 terbaik. Flick service kita perlu menggunakan cara pegangan backhand grip. Itu maksud kita perlu thumbprint di bahagian kayu raket dan kita grip. Itu yang pertama, cara pegangan. Yang kedua adalah cara kita berdiri. Yang pertama, kaki kanan perlu di hadapan, kaki kiri di bahagian belakang. Kita raket, pastikan shuttle di bahagian depan badan, raket di belakang dan kita tolak. Sukan dimulakan dengan kejuaraan badminton dunia di Tokyo, Jepun. 3 wakil negara mara ke sukan akhir esok. Paling cemerlang 2 daripadanya menerusi beregu campuran Tan Kiam Meng, Lai Pei-jing dan Goh Sun Huat, Chevon Lai. Mengiringi mereka beregu lelaki Aaron Chia, So Wo-yi. Paling mengecewakan tersingkirnya perseorangan utama negara Li Zijia yang tewas kepada pemain bukan pilihan pada pusingan ketiga. Pada pusingan ketiga, Zijia berdepan pemain bukan pilihan dari China, Zhao Junpeng. Tewas 19-21 pada set pertama, Zijia yang tampil selaku pilihan kelima mengheret permainan ke set penentuan apabila menang set kedua 21-11. Junpeng, pemain ranking ke-23 dunia, nyata lebih unggul menamatkan set penentuan 21-19 pada permainan yang berlarutan 1 jam 5 minit ini. Sandaran negara ke sukan akhir esok diteruskan dengan 2 beregu campuran dan 1 beregu lelaki. Seperti dijangka, Tan Kiam Meng dan Lai Pei-jing selaku pilihan ke-8 mudah mengalahkan pasangan Jepun Kyohei Yamashita, Noru Shinoya. Pastinya paling cemerlang gandingan Goh Sun Huat dan Chevon Lai menepikan pilihan ke-7 dari Perancis Tom Gikel, Delphine Delro. Manakala pertemuan sesama sendiri beregu lelaki Aaron Chia, So Wo-yi nyata lebih unggul menewaskan Goh Zifei, Nur Izzuddin Muhammad Rumsani. Sementara itu, pemain ranking ke-18 dunia dari India, HS Pranoy, mencipta kejutan menyingkirkan pemain utama tuan rumah Kento Momota yang juga pilihan kedua kejohanan. Perlawanan pusingan kedua yang berlangsung selama 54 minit ini menyaksikan Pranoy menang 21-17 dan 21-16. Kemenangan ini membolehkan Pranoy berdepan rakan negara Lakshya Sen pada pusingan ketiga hari ini. Turut mencuri tumpuan aksi perseorangan wanita. Pemain Vietnam Tri Trong Vu yang mengalahkan pemain negara Eski Sona pada pusingan pertama menewaskan pilihan ke-15 kejohanan dari Denmark, Mia Blichfeldt. Trong Vu yang menduduki ranking ke-79 dunia menang 21-18, 16-21 dan 21-18 pada perlawanan yang memakan masa 1 jam 6 minit. Bagaimanapun, pada pusingan ketiga siang tadi, Trong Vu tersingkir tewas kepada pilihan kedua dari Taiwan, Tai Zuying. Hadiah buat rakyat Malaysia sempena Hari Kemerdekaan. Ungkapan penuh makna daripada Ketua Jurulatih Kuala Lumpur City FC, Boyan Hodak, selepas pasukan bimbingannya mara ke peringkat separuh akhir antara zon Piala AFC menewaskan kelab Indonesia PSM Makassar 5-2 di perlawanan akhir zon ASEAN. Peluang KL City melangkah ke final juga dilihat cerah sekiranya pihak lawan ATK Mohun Bagan dari India tidak dapat bermain berikutan penggantungan badan induk bola sepak negara berkenaan oleh FIFA kekal sehingga 7 September nanti. Kuala Lumpur City FC memanfaat sebaiknya kelebihan di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras melayan kunjungan PSM Makassar. Pada minit ke-33, tuan rumah di depan hasil jaringan Romel Morales.
Minit-minit akhir babak pertama, KL City menambah jaringan menerusi Jordan Mintah untuk skuad kedalian Boyan Hodak selesa mendalui 2-0. KL City mengukuhkan cengkaman dengan gol ketiga hasil sepakan penalti yang disempurnakan ketua pasukan Paulo Hozo pada minit ke-52. Bagaimanapun tuan rumah mula cemas apabila Makassar bangkit merapatkan kedudukan menerusi 2 gol berturut-turut pada minit ke-58 dan 63. Yaakob Sayuri membuka jaringan Makassar sebelum Akbar Tanjung menjadikan kedudukan 2-3. Ketika Makassar rancak mencari gol penyamaan, kelebihan kembali memihak KL City selepas Hozu menjaringkan gol kedua peribadi pada minit ke-84. Hadin Azman melengkapkan kemenangan 5-2 KL City selepas menyempurnakan sepakan penalti di penghujung perlawanan. Pada separuh akhir antara zon, KL City akan menentang kelab India ATK Mohun Bagan. Namun KL City berkemungkinan mendapat kemenangan percuma sekiranya penggantungan FIFA ke atas Badan Induk Bola Sepak India berterusan sehingga perlawanan itu nanti. Beralih ke perkembangan Liga Premier. Kuching City FC memanfaatkan kelebihan di Stadium Negeri Kuching apabila menewaskan Selangor 2. Aksi seimbang disajikan kedua-dua pasukan pada awal permainan. Kuching City lebih dahulu memecah kebuntuan pada minit ke-25 menerusi jaringan Ramis Lai. Selangor 2 cuba mengasak untuk mencari gol penyamaan, namun segala usaha yang dilakukan tidak menjadi. Keputusan 1-0 kekal sehingga wisa penama dengan Kuching City meneruskan cabaran terhadap 3 pasukan teratas Liga Premier. Manakala Selangor 2 terus kecewa selepas mengalami kekalahan keempat berturut-turut untuk berada di tangga ke-8. Mengakhiri buletin didik, sebuah kafe viral di New York yang menjual croissant disaluti krim menjadi tumpuan pengunjung yang sanggup beratur panjang untuk menikmatinya. Saya Zaiti Zubir, salam hormat dan jumpa lagi.